Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Cikgu ucap tahniah kerana dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu nak tanya semua sihat? Kalau semua sihat, alhamdulillah. Cikgu nak bagi nasihat supaya kamu sentiasa jaga diri daripada penyakit yang sedang menular di negara kita ini. Okey, baiklah, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bab baru, tajuk baru. Okey, bab yang cikgu akan ajar ini ialah pertempatan di Malaysia. Okey, semua buka buku teks muka surat 96, iaitu bab 9, pertempatan di Malaysia. Okey, dalam pertempatan di Malaysia ini terdapat 3 tajuk utama, iaitu jenis pertempatan di Malaysia, pola pertempatan di Malaysia, dan fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan menyentuh 2 subtopik sahaja, iaitu 9.1 jenis-jenis pertempatan di Malaysia dan 9.2 iaitu pola pertempatan di Malaysia. Okey, terlebih dahulu kita pergi kepada 9.1 iaitu jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Okey. Pertambahan jumlah penduduk pada setiap tahun menyebabkan berlakunya perubahan dan pertambahan kawasan kediaman atau pertempatan. Pertempatan di Malaysia ini terbahagi kepada 2, iaitu pertempatan bandar dan pertempatan di luar bandar. Okey, pertempatan di bandar ini merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat. Manakala pertempatan di luar bandar pula ialah pertempatan yang merujuk kepada kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah. Okey, terdapat 4 ciri-ciri pertempatan bandar di Malaysia. Okey, yang pertama ialah jumlah penduduk melebihi 10,000 orang, iaitu lebih padat. Yang kedua, mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Sebagai contoh, pengangkutan, perindustrian, dan lain-lain. Yang ketiga iaitu kawasan kediaman bercirikan moden seperti rumah banglo, rumah teres, rumah kondominium. Yang itu adalah pertempatan moden. Yang keempat ialah kegiatan ekonomi yang melibatkan sektor perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Semua yang ciri-ciri tersebut adalah pertempatan di kawasan bandar di Malaysia. Sebagai contoh pertempatan bandar di Malaysia ialah Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Pulau Pinang dan sebagainya. Okey, manakala ciri-ciri pertempatan di luar bandar di Malaysia pula ialah jumlah penduduknya kurang daripada 10,000 penduduk. Kemudahan asal pula ialah minimum. Tidak seperti di bandar, semua kemudahan asas disediakan dan ada di kawasan tersebut. Okey, ketiga, kediaman kawasan sederhana bercirikan tradisional, macam rumah-rumah kampung begitu. Yang keempat iaitu kegiatan ekonomi terhad kepada sektor pertanian, peternakan, industri desa. Okey, kesimpulan dari ciri-ciri pertempatan di Malaysia, terdapat 2 pertempatan di Malaysia iaitu pertempatan bandar dan penempatan luar bandar. Okey, kalau penempatan bandar ni dia punya penduduk lebih daripada 10,000 penduduk. Manakala luar bandar pula ialah
kurang daripada 10,000 penduduk. Manakala di kemudahan asas pula, di bandar semua kemudahan asas tersedia, manakala di luar bandar kemudahan asas dia adalah terhad. Manakala dalam sektor ekonomi pun berbeza, iaitu kalau di kawasan bandar dia punya ekonomi lebih menjurus kepada perindustrian, perniagaan dan lain-lain. Di manakala di luar bandar pula jenis ekonomi dia iaitu pertanian, penternakan dan industri desa. Manakala dia punya kediaman pula di kawasan bandar, kediamannya bercirikan moden, iaitu kondominium, rumah banglo, rumah teres. Manakala di kawasan kampung pula dia punya perumahan atau kediaman bercirikan tradisional. Seterusnya kita beralih kepada muka surat sebelah, iaitu 9.2 pola pertempatan di Malaysia. Pola pertempatan ni ialah corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia atau sesuatu tempat dan kawasan. Secara umumnya terdapat pola pertempatan yang wujud di Malaysia, iaitu pertempatan berpusat, pertempatan berkelompok, pertempatan berjajar dan pertempatan berselera. Okey, mari kita baca satu persatu pertempatan yang ada di Malaysia, iaitu yang pertama pertempatan berpusat. Pertempatan berpusat ni iaitu rumah atau bangunan dibina secara rapat sesuatu kawasan menjadi tumpuan penduduk. Rumah ni dibina di kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Yang kedua, terdapat di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan. Contohnya pertempatan di Bandar Tun Razak Kuala Lumpur, iaitu di kawasan perumahan. Yang ketiga iaitu terdapat kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan, rumah ibadah dan sebagainya. Okey, manakala pertempatan berkelompok. Pertempatan berkelompok ni ialah susunan atau rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan. Terdapat di kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti Felda, Kejora, Ketengah. Semua tu adalah pertempatan yang dirancang oleh kerajaan. Seterusnya ialah pertempatan berjajar. Pertempatan berjajar ni ialah rumah atau bangunan dibina secara sepanjang jalan raya atau tepi pantai. Kedua, kelihatan tersusun secara berderetan dan hampir seragam. Terdapat di kawasan pinggir laut dan sepanjang sungai. Contohnya di sepanjang Sungai Rajang di Sarawak. Mereka membina pertempatan di tepi-tepi sungai dan secara berjajar. Manakala terdapat juga pesisir pantai di Kuala Besut. Mereka juga membina rumah secara berjajar di kawasan pantai. Okey, seterusnya ialah pertempatan berselera. Pertempatan berselera ini ialah rumah dan bangunan dibina secara berselera, berjauhan antara satu sama lain. Okey, kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Pertempatan berjajar ini. Okey, yang terakhir terdapat di kawasan kampung, kebun kecil getah dan sayur, contohnya di Bukit Tinggi Pahang. Di kawasan sana mereka membina rumah secara berselera kerana
Di sana berbukit bukau dan mereka menjalankan aktiviti pertanian. Manakala di kawasan Kundasang Sabah, mereka juga mengamalkan pertempatan berselerak kerana di kawasan tersebut merupakan kawasan tanah tinggi dan berbukit bukau, menyebabkan mereka membina pertempatan secara berselerak. Harap semua pelajar faham apa yang cikgu sampaikan, apa yang cikgu terangkan tadi. Okey. Secara kesimpulannya, terdapat dua topik yang kita pelajari hari ini, iaitu ciri-ciri pertempatan di Malaysia, iaitu luar bandar dan bandar. Manakala terdapat 4 pola. Manakala corak pola pertempatan pula ialah susun atur corak kediaman. Terdapat 4 pola pertempatan di Malaysia yang wujud, iaitu pertempatan berpusat, pertempatan berkelompok, pertempatan berjajar, pertempatan berselerak. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa pada minggu hadapan dalam topik sambungan daripada pertempatan di Malaysia ini. Okey, cikgu akan memberi latihan pengukuhan supaya kamu faham apa yang cikgu sampaikan tadi. Okey, terima kasih.